Dok, minggu ni dok. Minggu lepas dok, minggu ni. Minggu depan tak pergi pula. Dia jadi begitu. Time selang gitu. Kena time selang. Kena time teri kena pergi tiap minggu tu kena pergi buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya kasihi, yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan peluang dan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini dan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kesempatan yang singkat ini kita dapat manfaatkan dengan sebaiknya dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dalam umur dan masa kita, insya-Allah. Baik, malam ni kita akan sambung pengajian kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Dan kita telah sampai ke hadis yang ke-26. Minggu lepas baca sikit ya hadis 26 ni. Baca sikit je. Dan malam ni kita insya-Allah kita akan ulas sampai habis insya-Allah. Baik, hadis yang ke-26 saya baca sekali lagi bagi orang kata nak ingat balik, insya-Allah. Wa an Abi Malik al-Harith bin al-Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard wa salatu nur wa sadaqatul burhan wa sabru diya wa qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullun nasi yawdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Allah redha ke atas dirinya. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Nabi kata, kebersihan itu sebahagian daripada keimanan. At-tuhur syatrul iman. Minggu lepas saya telah sebut dekat ni ya. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Apa yang dimaksudkan dengan kebersihan oleh Nabi ni? Kebersihan daripada dua aspek. Pertama dari segi aspek dalaman, bersih hak belah dalam. Belah dalam ni aspek apa yang paling penting sekali ialah seorang Muslim itu kena jauh suatu najis dalam hidup dia, najis yang paling besar sekali, iaitu najis syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu najis yang paling besar sekali. Hak dosa paling besar sekali. Iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dia ampun semua dosa melainkan syirik. Syirik pada Allah. Apa maksud syirik? Saya dah terang banyak kali. Syirik maksudnya kita berkongsi dengan Allah, berkongsi Tuhan dengan Allah. Tu orang panggil syarikat. Syarikat. Ambil bahasa Arab tu. Syarikat maksudnya kongsi. Syarikat tu kongsi. Syirik maksud berkongsi Tuhan. Allah dia tak mau berkongsi Tuhan. Qul huwallahu ahad. Kata kalau wahai Muhammad, Allah itu
Satu. Allahus Samad. Allah dah tempat mohon segala benar, segala pertolongan. Makna dia tak mau. Dari segi ayat tu dia menunjukkan Allah tak mau orang share dengan dia. Allah tak mau orang bershare Tuhan dengan dia. Dia nak dia aja. Layak dah bagi Allah, layak. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampun semua dosa kecuali dosa syirik. Kalau orang tu mati dalam keadaan syirik, tak ada bertaubat kepada Allah, hak tu yang dikatakan dosa dosa syirik tak ampun tu. Kalau dia bisa syirik di umur yang muda, tiba-tiba akhir hayat dia tu, dia dah bertaubat pada Allah. Agak-agak Allah ampun tak? Ampun, insya-Allah. Sebab Allah kita beriman dengan Allah. Allah itu Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghafur Rahim. Kita duk beriman. Banyak baca kali dalam Quran. Banyak kita baca. Banyak kali duk baca. Jadi kena jauh pada waktu. Itu dosa ataupun najis yang paling besar sekali. Najis syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jauh. Dalaman. Selain pada tu, najis-najis seperti hasad, dengki, cemburu, buta, apa semua ni kena cuci. Sebab tu Nabi kata at-tuhuru syatrul iman. Itu kebersihan dari segi dalaman. Kalau dari segi luaran, kebersihan yang kita duk nampak ni, kebersihan kita duk nampak dengan mata kita ni, apa persekitaran kita, hatta diri kita sendiri, badan kita, jangan duk tak mandi sampai 3 hari tak boleh. Kena mandi. Kena mandi. Sebab kita iklim panas. Kalau tak mandi 3 hari, orang katuk hidung lah. Nak duduk dekat, tak boleh. Nabi suruh jaga kebersihan, suruh mandi. Kalau duduk Mesir tak apa. Orang duduk cerita mereka duduk Mesir, kena musim sejuk, tak mandi seminggu pun tak apa. Sebab mereka peluh tu tak bau. Dia serak masuk balik, tak bau. Dia kering lah betul lah. Tapi kita ni tak boleh lah. Katalah kita demam, tak mandi 2 hari pun Allah, kan? Tak sanggup dah. Kena mandi, kena jaga kebersihan, persekitaran dan sebagainya. Sebab apa? 2 benda itu melambangkan keimanan kita. Nak tengok ukur ke seseorang tu, tengok 2 aspek ni. Dia ni iman elok ke tak elok, kena tengok 2 aspek tu. Tengok dari segi 2 aspek. Aspek dalaman dengan luaran. Kalau elok tak apalah. Elok makna iman dia elok. Boleh nak? Tu minggu lepas dekat tu lah. Minggu ni kita sambung sikit lagi nak. Nabi kata at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Lepas tu Nabi kata lagi walhamdulillahi tamla'ul mizan. Lafaz alhamdulillah tamla'ul mizan, memberatkan timbangan. Timbangan apa? Timbangan kita dekat akhirat nanti. Maksudnya Nabi suruh kata apa? Sebut alhamdulillah ni kerak-kerak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebut kerak-kerak. Nabi sebut kerak-kerak. Apa maksud alhamdulillah? Orang nak kata sebut alhamdulillah. Apa benda alhamdulillah? Maha suci bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kena sebut banyak-banyak kali. Nabi ajak tiap-tiap kali lepas solat kena kata 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Penutup dia Nabi kata apa? Baca. Lepas baca 33 kali Nabi suruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis dia. Kena baca Nabi kata tiap-tiap kali lepas solat. Tiap-tiap kali lepas solat. Ni saya ajak hak muda-muda ni. Hak kita boleh beramal. Hak beramal tiap-tiap hari. Nak kata waktu bila duduk atas jadah kan dak tak mutu nak beli rumah pun boleh kata atas mutu tu. Kan? Kira lah sikit-sikit. Kira. Tak pun sampai ada rumah dulu. Buatlah waktu bila pun janji jangan tinggal ya. 33 kita kena pastikan. Kena kata 33 kali. 33 kali. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Lepas tu tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la sampai habis. Boleh nak? Okey. Nabi kata walhamdulillahi tamla'ul mizan. Lafaz alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Timbangan apa? Timbangan kita di akhirat. Kita belajar dah bab al-mizan? Belajar dah. Bab al-mizan kita belajar dah.
Apa dia al-mizan? Al-mizan ialah timbangan yang ada di akhirat, yang akan timbang. Timbang apa? Saya habaq dah dulu. Kita duk kata timbang amal kita lah. Ya, itu satu pandangan. Ulama khilaf. Banyak 3 pandangan. Al-mizan ni pertama, satu kita yang duk faham, kita timbang amal kita lah. Kan? Ada 2 pandangan lagi, dia kata bukan timbang amal, dia kata tapi timbang badan kita. Nanti di akhirat, nanti Allah ambil badan kita, Allah letak atas penimbang. Itu pun satu pandangan. Adalah hadis-hadis dia. Hadis yang datang seorang lelaki yang gemuk tu, Allah angkat badan dia, Allah letak atas penimbang. Depa ingat dia ni, depa bukan ingat, ni gemuk ni sampai amal banyak. Tengok Nabi kata timbang sayap nyamuk berat lagi pada badan dia. Allah. Dia kata jadi hak gemuk tu gemuk apa? Bukan gemuk pahala, gemuk dengan dosa. Badan dia gemuk dengan dosa. Itu dalil dia. Hujah dia kata yang timbang tu bukan amal, timbang tu ambil kita letak atas timbang tu. Macam tu. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga ialah timbang buku catatan kita. Timbang buku catatan kita. Mana dalil dia yang saya baca dah. Nanti di akhirat nanti akan datang seorang lelaki, dia bawa 99 dosa. 99 dosa dia. Yang atas dunia ni jahat sungguh lah. Tak ada pernah tak nak buat. Semua hak juhud semua buat. Hak juhud semua buat. Tapi Allah akan tengok dia lepas dengan satu benda aja. Yang 100 itu. Dia biasa mengucap la ilaha illallah. Dengan lafaz la ilaha illallah, dia biasa mengucap la ilaha illallah tu yang menyelamatkan dia daripada api neraka. Allah kata letak atas penimbang. Dia kata, ya Allah, bagaimana aku nak letak dengan amal aku ni, cukup teruk ni. Letak, dia kata, letak. Tengok berat dekat la ilaha illallah. Dia masuk dalam syurga. Itu dalil dia kata letak buku. Lepas tu hak mana satu penting, tunggu balik sana lah, tengok hak mana nak jadi. Kan? Itu perbahasan ulama. Itu perbahasan ulama. Ada yang kata timbang amal, ada kata timbang badan kita, ada kata timbang buku. Macam tu. Tapi yang cenderung yang berat kepada amal. Yang berat kepada amal. Boleh Sebab tu kena habaq semua. Saat ni tak habaq, dia kata, saya duk mengaji lagu ni. Awak dia ni kata lagu ni. Dia ni lagu ni, pok-pok ni. Tak mah. Tu kena habaq semua. Kena habaq semua. Lepas ni kalau orang sebut belai sikit, kita tak terkejut dah. Kena habaq banyak. Kena habaq bagi banyak. Boleh. InsyaAllah. Sebab tu tak boleh pegang satu pandangan aja dalam hidup. Kena dengar banyak. Kita nak masak nasi pun tanya orang nak buat geno. Mau kita duk pakai kepala kita je, nasi tak jadi. Kita tanya, mak nak buat geno nasi ni, tu ajak lagu ni, mak ajak lagu tu. Lala jadi nasi juga. Apa tu lah. Kan? Cuma beza-beza cara je. Lembek dengan keras ya beza. Nasi tu. Tapi kena pandang, kena dengar semua. Boleh tuan-tuan? Okey, insya-Allah. Jadi Nabi kata lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah itu memberatkan timbangan. Nabi kata wa subhanallah walhamdulillah. Lafaz subhanallah, apa maksud subhanallah? Maha suci Allah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Orang kata maha suci Allah, duk tanya maksud apa? Nak marah kawan ni. Tak. Mak apa? Kita buat amal, kena tahulah apa benda yang kita sebut. Jangan jadi orang kekak tu. Orang kata subhanallah, dia pun subhanallah. Apa dia subhanallah? Tak tahu kawan tu sebut subhanallah. Duk ajuk. Kena tahu. Sebab apa kita sebut subhanallah? Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Suci Allah daripada apa? Maksudnya menyucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan dia, kecacatan dia, sama ada dari segi nama dia. Kita nak nyatakan Allah ini suci daripada benda yang kurang, yang cacat, tak macam kita. Itu maksudnya maha suci Allah, ataupun kita sebut subhanallah. Itu maksud subhanallah. Lepas ni orang tanya apa dia maksud subhanallah? Cerita lagu tu. Baru tahu kita buat amal. Kena faham kita buat amal ni. Jangan tak faham. Jangan orang kata taklid buta, ikut je. Tak boleh.
buat amal kena tahu. Nah, awak masuk nasi, masuklah mau tengah hari nak masuk. Orang tengah-tengah hari duduk masuk, halah sabit apa? Masuklah tengah hari dia kata. Orang lain duduk masuk tengah hari, tak boleh lagu tu. Kena tahulah masuk tengah hari bila nak makan. Lagu tu. Awak masuk nasi, Allah tanah kita. Lagu tu lah. Kena cerita. Kena cerita. Kena tahu. Tu buat amal ibadah mu seperti tu. InsyaAllah. Boleh. Wa subhanallah. Lafaz subhanallah. Nabi sebut banyak kali. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Tamla'u au tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Pahala Nabi kata dua lafaz ini, Nabi kata besar dia tu terang mana? Nabi kata besar pahala dua lafaz ini memenuhi langit dan bumi. Sekali sebut. Luah tak? Luah. Langit mana? 7 lapis ke langit tu. Bukan langit yang duk kelih ni. Bukan langit yang duk kelih ni. 7 lapis langit tu. Sekali kata, dapat kat kita. Allah nak bagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Sekali kata, boleh. Apa? Seluah langit dan bumi, Nabi kata. Langit dan bumi. Besar tak? Besar. Sebab tu jangan duk tinggal. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. 3 kali. Lepas solat. Tak duduk atas jadah pun kata lah tak mana pun. Kalau boleh kena kata. Walaupun lepas solat pun kena kata. Bila-bila masa je. Kalau boleh hak melatah pun ada jenis melatah. Ada hak jenis melatah. Mau boleh melatah pun melatah hak benda-benda lagu ni. Subhanallah. Tak apalah juga. Kan? Alhamdulillah. Kan? Orang melatah. Kan? Ni kalau melatah Allah keluar kali-kali. Hak dalam, hak luar semua keluar. Hak jelas dengan tersembunyi semua keluar. Kan? Kali-kali melatah. Macam melatah tu. Subhanallah. Boleh juga. Boleh juga pahala. Ni keluar kali. Keluar habis. Hak jantan betina semua keluar. Tak mau. Tak mau. Bagus. Kena melatah bagi dia. Orang Melayu je melatah ni. Mau pergi tengok orang lain tak ada melatah pun. Mereka gaji dah awak melatah. Orang Melayu ni awaknya melatah. Tengok orang putih ada melatah. Tak ada kan? Mana ada melatah? Dia kata orang Melayu ni dia melatah beat. Dia kata. Beat. Betul melatah yang duduk mula. Nak dia jadi. Dia lekat sampai ketua. Kan? Dia lekat sampai ketua. Tapi bagus ada seorang tu. Tak mau sebut nama lah. Dia mak rumah saya. Lagi mau sebut nama. Tuan-tuan kenal. Orang kok ni juga. Lagi mau sebut nama. Tuan-tuan kenal. Dia pergi rumah kita. Tak nak cerita kata kawan ni bagus melatah ni. Dia pergi rumah kita naik gerai. Orang perempuan lah. Naik gerai. Sembang nak balik Nak balik rumah lah. Kayuh gerai. Rumah kita naik gok lagu tu. Kan rumah kita naik gok lagu tu. Duduk kat simpang 3 tu. Dia nak naik gerai. Dia nak pergi Belam Tenaik tu. Kan. Elok nak lintas pergi Belam Tenaik tu. Ada mutu kot belah hulu tu. Nampak dia terkejut lah. Hak melatah. Dia pun melatah lah. Oh Nabi. Dia kata bagus melatah awak ni kata. Ingat Nabi kata. Bagus kata. Awak nak melatah kata melatah lagu ni bagus. Jangan duk kata hak tak tahuan. Jangan duk kata tak tahuan. Orang melatah dia terkejut mutu lah. Oh Nabi. Nabi yo. Kita kata amui kawan ni bagus. Tak mahu duk sebut nama kita tuan kenal. Pergi cari pula. Tu lah. Orang kena ikut ni lah. Cerita selingan. Boleh nah? Jadi kena sebut banyak kali. Subhanallah. Walhamdulillah. Kalau boleh mau melatah pun sebut benda-benda ni. Dapat pahala free. Yang duk kata hak lelaki perempuan tak mah. Kata hak benda-benda lagu ni. Gelok. Benda baik kena buat. Benda baik kena buat. Benda baik kena buat. Benda yang tak baik kena bodoh. Benda tak baik pun tak ngong gelok. Aduh. Lewak lah cerita pilah. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Wassalatu nurun. Ni lafaz Nabi. Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya, Nabi kata. Cahaya bagi orang-orang yang beriman. Nabi kata. Salat itu adalah cahaya. Sebab tu Nabi kata orang yang bersujud, nanti hadis sahih.
orang yang bersujud selalu bersujud di akhirat kelak, dari dia akan bercahaya. Nah, sebab kita bangkit di akhirat dalam keadaan gelap gelita, orang aman. Nah, apa yang akan menjadi cahaya kita? Antaranya ialah sujud kita, dari kita. Nah, selain daripada anggota-anggota wuduk kita. Hadis lain Nabi kata anggota wuduk. Anggota wuduk apa dah? Muka, tangan sampai siku, telinga, rambut, apa semua kan. Mulut, itu yang akan menjadi cahaya. Sebab tu Nabi kata salatun nur. Solat itu cahaya, Nabi kata. Nah, lepas tu Nabi kata lagi wasadaqatul burhan. Wasadaqatul burhan. Sedekah itu Nabi kata burhan. Burhan maksudnya bukti. Burhan maksudnya bukti, proof. Inggeris kata. Solat itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Sebab orang nak sedekah kan, dia perlu mengeluarkan benda yang dia sayang. Betul tak? Harta benda dia. Macam mana nak test bukti dia betul-betul beriman? Tengok dia rajin sedekah ke tak. Sebab tu Nabi kata wasadaqatul burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan. Sebab tu Allah kata dalam Quran, la tanalu birran hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya. Minta maaf kalau silap surah apa? Allah kata tidaklah seseorang itu dikira orang yang mengeluarkan infak, melainkan dia mengeluarkan infak daripada harta yang paling dia sayang. Maksudnya apa? Harta hak paling dia sayang tu, hak tu lah yang dia bagi sedekah. Hak tu lah yang dia bagi infak. Pi masjid terutamanya. Contoh, buka beg duit ada RM1, ada RM10, RM11 lah. Kan? Dia nak buat keluk hak mana? Banyak orang tu RM1 oil kan? RM1 oil bubuh. Banyak orang lagu tu. Kan? Banyak orang lagu tu. Tapi Allah kata tidak seseorang itu dikira sebagai orang yang berinfak, melainkan dia buat keluar benda yang paling dia sayang. Hak RM10 dengan RM1 mana lagi sayang? 10 lah. Siapa boleh keluar Allah nah lah lepas 10 lah tak pun lega. Hak ni orang yang betul-betul beriman. Orang ni orang betul-betul beriman. Ada orang dia nak test Allah Subhanahu Taala. Kan? Kadang-kadang Allah kata lagi banyak kau bagi, lagi banyak aku bagi balik. Lagi banyak bersyukur, lagi banyak aku bagi balik. Dia bagi 10. Esok tu pergi keluar. Pergi keluar nak makan ke nak apa ke. Dia duduk kedai makan, tengok-tengok sekupang dia tak kena bayar. Orang lain belanja. Siapa belanja pun tak tahu. Siapa belanja pun tak tahu. Tu nak orang nak test Allah. Kan? Nak tengok betul tak janji Allah. Lagi banyak buat keluar, lagi banyak Allah bagi balik. Betul. Itu janji Allah. Jadi Nabi kata sedekah tu. Hak paling sayang, hak tu lah hak paling baik. Sebab pahala seseorang tu dikira besar ke tak berdasarkan kesusahan seseorang. Kalau mana dia susah, lagi susah lagi besarlah pahala dia. Nak main mengaji. Orang yang naik kereta dengan orang yang naik geret, mana lagi susah? Naik geret. Mana pahala dia lagi besar? Kalau orang naik geret tu ikhlas, moga-moga dia yang paling besar daripada orang naik kereta. Macam tu. Itu sunnatullah, ketetapan Allah dalam memberikan pahala kepada hamba-hamba dia. Boleh. Tuan-tuan. Itu Nabi kata wasadaqatul burhan. Lepas tu Nabi kata lagi wasabrud diya. Sabar itu adalah cahaya. Cahaya juga. Tadi solat pun cahaya juga. Ni sabar pun cahaya juga. Lagu mana? Dengar elok. Apa yang maksud Nabi? Diya ni pun cahaya juga. Nur tu pun cahaya juga. Tapi cahaya lagu mana? Allah kata dalam Quran, wa huwa allazi khalaqa asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Allah kata dalam Quran. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan syamsa diya, matahari yang ada diya, cahaya. Wal qamara nura, dan bulan yang ada cahaya. Dia cahaya tu lagu mana cahaya tu? Syamsa diya maksudnya matahari yang bercahaya, maksud cahaya yang ada panas. Cahaya yang kita bila kena cahaya tu, rasa panas. Itu diya. Itu diya.
Wal qamara nura, dan bulan yang ada cahaya. Tapi cahaya tu tak bagi panas, bagi sejuk. Cahaya itu cahaya yang menyejukkan. Macam tu. Nah, Nabi pun kata dalam hadis dia, wassalatu nur, solat itu adalah cahaya. Cahaya yang apa? Menyejukkan. Menyejukkan siapa? Menyejukkan orang yang buat solat tu. Kalau kita tengah-tengah marah, pergi solat, dia akan menyejukkan seseorang. Dia akan menyejukkan seseorang. Nah, sabar tu pasal apa Nabi kata dia cahaya yang memanaskan? Sebab nak dapat kesabaran itu ada sedikit kepanasan, iaitu ujian nak melakukan kesabaran ni. Dia ada sedikit kepanasan, iaitu kesusahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lafaz Nabi. Pendek-pendek ya lafaz-lafaz Nabi ni. Tapi maksud dia cukup besar. Cukup besar. Kita kena lagu tu lah. Cakap tu bagi sikit, tapi bagi buah tu point dia tu banyak. Isi dia. Ada orang cakap popra banyak kan. Popra. Tapi tak ada isi dia. Nah. Tak ada isi dia. Macam hadis-hadis palsu. Tuan-tuan tahu hadis palsu. Saya ada lah kitab hadis palsu di rumah. Duk baca lah. Kitab hadis palsu tu. Macam-macam lah hadis palsu. Lau kana rajulan aruzan lakana haliman. Jangan duk pergi riwayat pula hadis ni. Panjang lafaz tu. Panjang kalau hadis Nabi. Lau kana rajulan aruzan. Sekiranya seorang lelaki pun dia tu. Panjang lafaz dia tu. Tapi tak ada maksud. Tak ada maksud. Apa dia? Kalau lelaki tu nescaya dia lembut. Apa dia? Tak ada maksud. Sebab tu Nabi kata. Banyak lagi al-barzinjan, syifa' min kulli da'. Buah terung, penawar bagi segala penyakit. Tak ada maksud. Tapi Nabi lafaz dia sikit-sikit lah. Tapi maksud dia banyak. Kita pun kalau macam tu lah. Kalau bercakap bagi sikit tak apa. Janji maksud dia banyak. Tengok orang hok duk ceramah lolo. Bukan nak kata hok ceramah lolo. Bukanlah semua setengah. Kadang-kadang orang nak pergi dengar ceramah dia tu, sebab apa nak pergi dengar ceramah dia? Anak kawan tu kau buat lawak. Kan? Kau buat lawak. Cakap banyak, pompra. Habis ceramah orang tanya dia. Dia cakap buat apa tadi? Entah, ada lah cerita lagu ni. Apa dia? Tak tahu. Pergilah. Tak tahu. Bukan tak boleh nak buat lawak dalam kuliah, boleh. Tapi kena bagi atut lah. Orang kata atut lah. Kena bagi apa? Bagi elok lah. Bagi cukup lah kan? Jangan semua reawan habis duk gelak lah. Ceramah apa kan? Tapi orang lain dia sonok lagu tu. Sonok nak dengar lawak pergi mahaja lawak. Tidak pergi ceramah. Bukan tempat dia. Boleh tuan-tuan. Dicakap bagi sikit tapi banyak maksud. Macam Nabi ni. Sikit-sikit lah. Salatun wa salatun nun wa sadaqatul burhan wa saburud diya. Dua patah yang Nabi cakap. Lepas tu Nabi kata apa lagi? Wa Qur'anu hujjatul laka aw alayka. Quran itu di hari kiamat nanti Nabi kata boleh jadi hujjah buat kamu. Boleh jadi pembela buat kamu. Aw alayka, ataupun boleh jadi benda yang akan menjatuhkan kamu di hari akhirat. Faham maksud? Quran, kita tengok Quran kan. Boleh jadi dia datang sebagai hujjah buat kita di hari akhirat. Maksudnya apa? Quran menjadi pembela buat kita. Dia ni beriman dengan Al-Quran. Ikut apa yang Al-Quran sebut, ikut apa yang Rasulullah sebut. Ikut apa yang sunnah Nabi ajak. Quran itu menjadi pembenteng kat dia, pembela buat dia di hari akhirat. Aw alaika, ataupun Quran itu boleh jadi sesuatu yang menjatuhkan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada hadis Nabi sebut kan, nanti akan balik di akhirat, akan ada seorang lelaki, Allah tanya kat dia, dia ni dulu ni pembaca Al-Quran. Dia kata dia mengaku dia pembaca Al-Quran. Dan dia membaca Al-Quran, melazimi Al-Quran. Tapi Allah kata bohong. Sesungguhnya kau di atas dunia dulu, kau nak orang gelak kau sebagai Al-Qari, orang yang baca sedap, suara sedap, pandai buat lagu. Dengan itu kau dilempar ke dalam neraka. Tengok dia lelaki itu baca Quran,
30 juzuk apa semua. 30 juzuk apa semua. Pandai baca Al-Quran. Tanyalah riwayat mana tak erti. Alhamdulillah, majriha ke tak majriha semuanya tahu. Tahu majriha apa dia? Imalah ke apa benar kan? Semua tahu. Tapi bukan sebab ilmu dia tu dia ada tu, bukan sebab nak beramal, tapi sebab nak tunjuk ke orang. Kata suara sedap. Hak ni Quran akan jadi orang benda yang akan menjatuhkan dia di hari akhirat. Boleh? Sebab tu itu maksud Nabi. Jadi kita nak yang mana? Nak yang jenis nombor 1 kan nombor 2? Nak jenis yang nombor 1. Moga-moga Al-Quran menjadi pembela buat kita di hari akhirat. Benda yang akan selamatkan kita di hari akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Cukup lah tu hadis malam ni. Sikit-sikit ya. Insya-Allah. Sikit lagi. Kullun nasi yaghdu, Nabi kata. Sesungguhnya setiap manusia akan berpagi-pagian. Maksudnya setiap pagi manusia akan bangkit. Setiap pagi siapa-siapa pun Nabi kata akan bangkit. Fabai'un nafsahu. Bila mereka bangkit, mereka akan menjual diri mereka kepada dunia. Mereka akan berkhidmat untuk dunia. Mereka akan terjun ke dalam dunia. Famu'tiquha. Ada dalam kalangan mereka yang terjun ke dalam dunia itu, menjual diri mereka itu, mereka membebaskan diri mereka daripada api neraka. Maksudnya mereka buat ketaatan. Ada orang yang bangkit pagi buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Nabi. Au mubiquha. Ada satu jenis lagi Nabi kata, bangkit pagi memulakan benda, buat benda-benda yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kebinasaan. Ada juga Nabi kata. Dua jenis ni. Manusia takkan lari pada dua jenis ni. Ada orang yang akan melepaskan diri daripada azab api neraka Allah di pagi hari lagi. Dan ada orang di pagi hari mencampurkan diri dia ke dalam kebinasaan, buat maksiat dan sebagainya. Itu dua jenis manusia yang Nabi sebut. Dua jenis manusia yang Nabi sebut. Jadi kita nak yang mana? Pilih-pilih lah. Hidup atas dunia kena pandai pilih. Tanam benda yang elok, balik akhirat nanti kita tuai benda yang elok. Sebab tu dikatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Tanam benda yang elok, balik ke akhirat nanti pun kita akan kutip benda yang elok. Kalau tanam benda tak elok, pagi-pagi pun tanam benda tak elok, buat dosa pada Allah, balik ke akhirat nanti faham ambil lah. Kita akan tuai benda yang rosak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maulah. Boleh tuan-tuan. Dan hadis ini rawahul Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Boleh tuan-tuan? Cukup lah tu hadis. Minggu depan sambung lah. Minggu depan sambung lah sikit-sikit. Umur dia kata awal nak habis. Awal dia kata nak habis. Tak apalah, sikit-sikit. Macam itulah kita doa pada Allah. Benda yang sikit kita boleh sikit-sikit. Tiap-tiap minggu kita beramal. Dan dalam ni Nabi kata apa? Nabi sarankan apa? Banyak Nabi saran. Pertama Nabi kata suruh jaga kebersihan. Kena jaga kebersihan. Dalaman, luaran kena jaga. Kena banyakkan sebut subhanallah walhamdulillah. Banyak sebut. Sebab pahala dia besar. Luas langit dan bumi. Dan memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Nabi kata kena solat, kena jaga solat. Kena sedekah, kena sabar. Hak tu 5 benda tu Nabi suruh jaga elok-elok. 5 benda tu Nabi jaga elok-elok. Itulah nak ajak sikit-sikit. Bukanlah nak ajak, nak kongsi. Semoga-moga ada lah sedikit orang kata apa, ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa pada Allah, moga-moga ilmu yang sikit ini memberi manfaat buat kita semua. Insya-Allah. Sebab tu Nabi dia suruh doa. Saya ajak satu doa lah. Nabi suruh baca satu doa. Kalau kita dapat benda yang baik, ilmu yang baik, ataupun orang bagi hadiah kan, ataupun kita tengok benda yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Nabi kata apa? Kalau Nabi nampak benda yang baik, dapat benda yang baik, Nabi kata alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu Nabi ajak. Pendek ya. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat.
Tak boleh nak tulis. Mula tulis apa? Oh, tak apa. Nah, tu ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi. Segala puji bagi Allah dengan nikmat dia. Bi ni'matihi tatimmu salihat. Moga-moga dengan nikmat yang dia bagi dekat kita ini menyempurnakan amalan-amalan soleh kita. Menyempurnakan amalan-amalan soleh kita. Tu doa Nabi ajar. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tu kalau dapat benda. Dah papan ada. Tu papan. Tak apa lagi mau nak kena tulis, kita tulis. Nah. Mau highlight lupa. Maka tak ada. Tak apa sekali. Nah. Itu doa satu. Lepas tu Nabi ajak. Kalau dapat benda yang buruk, Nabi suruh baca apa? Nabi suruh baca alhamdulillah ala kulli hal. Sikit ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua benda. Mudah tak nak ingat? Mudah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hak tu dapat benda yang buruk. Accident kan, dengar apa ni? Dengar hidang lauk kan. Tengok nasi tak masuk. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak apalah kita makan hak ni lah. Marah. Kan? Tok kita marah dulu. Tok kita marah dulu sungguh. Terutama bulan puasa. Dia kata jangan duk buat. Kami dulu hidang lauk nak buat ayak bancuh orang. 5 minit dah buka puasa. Cerita betul ya. 5 minit dah buka puasa. Buka tudung tak tekan tu. Buah ayat nombor aja tak tekan. Ayuk. Kata Allah, benar buruk. Nabi kata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua benda. Nah, boleh tuan-tuan? Tu doa dia. Nah, kalau dapat benda baik, Nabi kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Nah, kalau dapat benda buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Mudah nak ingat. Sikit pendek-pendek begitu. Balik amal tu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nah, tak apa nanti kalau nak kena tulis saya tulis. Tak apalah. Sekali lepas. Insya-Allah. Boleh nak? Itu doa dia. Ada pen. Tak apa. Kalau ada tak apa. Itu sikitlah. Sedikit perkongsian daripada saya. Moga-moga ada manfaat sikit sebanyak insya-Allah. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Ustaz ni nak tanya. Ya. Kadang-kadang Ustaz ada ceramah dia kata dalam 1000 orang tu seorang masuk syurga, maksudnya bila hati mula-mula masuk neraka, atau adakah umat Nabi Muhammad kan atau umat semua Nabi Adam? Hak 72 tu kan? Yang mana? Ustaz ada kadang-kadang Ustaz abad dalam 1000 orang. Yang tu. Bila hati mula-mula masuk neraka, adakah umat Nabi Muhammad atau semua kali manusia di dunia ni lah? Yang ada saya biasa sebut sekali tu. Saya sebut kan siapa? Saya dengar dalam YouTube. YouTube kan. Adalah hadis tu yang Nabi sebut. Tu hadis ya? Ada hadis. Hadis sahih. Adalah dalam akhirat nanti Allah cabut seorang dalam kalangan orang-orang. Wallahu a'lam, umat Muhammad kata tak tahu. Tak tahu. Allah cabut dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada juga. Ada hadis. Dan Nabi habaq dalam hadis yang lain, tak silap saya, antara golongan yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab ialah golongan yang tidak minta diruqyah. Tahu diruqyah, dijampi. Dijampi dengan hak jampi hak pelik-pelik ni lah. Diramal dan sebagainya ni. Dan tidak minta dikai. Kai inilah hadis Nabi sebut ditembak benda besi tengah. Dulu ni berobat. Zaman Nabi dulu berobat tembak benda besi. Tengah belakang. Dikai. Satu lagi apa dah. Dan tidak diminta tenun nasi ke apa. Hadis tu lah, hadis sahih. Nanti dalam ni ada, tak silap saya. Dalam ni ada terbaca tadi. Itu antara golongan-golongan yang Nabi sebut masuk syurga tanpa hisab. Tapi memang ada hadis betul yang Nabi kata macam tu. Ada golongan. Kita doa antaranya
Minta-minta kita lah. Nah, minta-minta kita. Ada juga yang Nabi habaq dalam hadis yang lain, ada berapa puluh. 100 berapa puluh orang, berapa puluh ribu tu. Dalam kalangan umat manusia pada ketika itu masuk syurga tanpa hisab. Ada juga Nabi sebut secara detail. Macam tu lah. Allah dia tak jumpa lah. Mana lah. Macam tu. Yang ni. Ra'aitu ma'a ummati 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Nabi kata, aku melihat ada 70,000 orang yang masuk syurga bersama umatku. Dia kata, tanpa hisab. Wala azab, tanpa diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah padang mahsyar. Wa qala humul ladzina la yastarqu. Orang-orang yang dia kata apa ni? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyahkan, didoakan, dijampi yang hok jampi hok pelik-pelik ni lah. Jampi hok pelik-pelik. Katalah kita nak minta jampi. Tapi jampi yang elok ada ayat Quran, hok tu dibenarkan. Hok ni jampi yang pelik-pelik ni. He ni. Kan? Hok tu tak boleh. Wala yastarqu wala yaktun. Yaktaihan, yang tu yang kai tadi tu. Ditembak benda besi di tengah belakang tu. Wala yatatayyaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan tidak orang yang tidak yatatayyar. Orang yang keluar pagi-pagi tengok burung. Burung ni terbang kat mana? Terbang belah kiri ke belah kanan? Orang Arab percaya lagu tu. Kalau terbang belah kanan, ini nasib baik ni. Ni ong ni. Kan? Kalau terbang belah kiri, jangan keluar ni. Sia. Ni, sia. Kan? Sui. Kan? Orang yang tiga benda ni, kalau tak buat, Nabi kata dia akan masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tanpa diazab. Kita ada dah macam tu. Kita ada, ya tatayya tapi tak tengok burung lah. Tak tengok burung. Kita jenis orang kata lagu ni, kalau ramai ada umur, janganlah kapal keluar. Tak pergi kapal keluar, kapal buat kerja apa pun tak jadi. Betul tak? Kan? Tengok kawan tu keluar umur sungguh. Tengok tak jadi juga kerja. Kaita lingkuk ke apa ke. Dia kata tu orang duk pesan yang duk keluar, mau ramai ada umur. Yang ni pun termasuk dalam kategori tu juga. Dia sial majal tak ada dalam Islam. Semua itu balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah. Kita merancang, Allah tak mau bagi jadi, nak buat kena. Sebab tu Allah kena percaya dengan qada dan qadar. Tak ada sia-sia dalam Islam. Sebab tu orang Buddha dia ada feng shui. Tahu tuan-tuan feng shui? Kan? Feng shui ni nak cat rumah ni kalau merah, orang ni terutama orang Buddha lah, cat rumah kalau merah ada jangan duk cat kalau ni, kan? Tak ada dalam Islam. Nabi kata wa khairuhal fa, sebaik-baik di antara kamu kenalah optimis. Optimis maksudnya kena sangka baik. Mungkin Allah tak izin kau ini, Allah izin waktu lain. Jadi tak percaya kepada sia-sia ni. 3 benda ni Nabi kata jangan duk buat. Minta orang jampi hok pelik-pelik. Minta orang kai, tak ada lah kai lah ni. Tembak besi panas tu nak berubat. Dan minta jangan ada perasaan yang hok sia-sia ni. Perasaan pelik-pelik, kan? Orang mengajak pelik-pelik. Minta maaf lah kalau ada hok percaya lagu tu. Tapi nak kena habaq lah. Macam tu. Itu antara golongan yang masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Banyaklah golongan ni. Ada yang Allah cabut 1, ada yang Allah 70, ada yang Allah sebut sebahagian. Macam tu lah. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaannya? Sebahagian. Itu semua serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nak? Tuan-tuan? Ada soalan? Ustaz, Yo. kita dalam kitab Yasin ada surah-surah pilihan tu kan? Kita kena sentiasa ada usul baca. Wudu. Dalam surah Yasin tu. Tak macam Buku tu. Surah pilihan lah. Surah pilihan tu. Baik. Surah pilihan macam Waqi'ah, Macam dia pun buat satu buku kan. Kalau pergi tempat kenuai duk bagi buku Yasin tu kan. Okey. Kena ada wuduk ke tak?
Baik, wuduk ni, hukum ada wuduk ni dekat apa? Dekat buku tu kan dekat Al-Quran? Quran. Kena ada pada Al-Quran. Jadi nak pegang apa yang kena ada wuduk? Pegang Al-Quran. Dia kata tu dalam tu ayat Quran. Kan? Dalam tu ayat Quran. Baik. Dalam tu memang betul ayat Quran. Tapi hak tu buku tu kita panggil Al-Quran tak? Yang kita tak panggil Al-Quran, kita panggil apa? Buku Yasin, kan? Buku surah Waqi'ah, surah Kahfi. Jadi dia tidak termasuk dalam ambil semayang. Tapi nak elok tu ambil lah, kan? Macam tu lah, nak elok tu ambil lah. Tapi nak kena ambil semayang tak? Tak perlu ambil semayang. Kalau kita rasa peribadi nak baca Quran ni, nak keluarkan perkataan-perkataan ni, mesti dengan perkataan yang bersih dan sebagainya. Dalam keadaan berwuduk, ambil lah wuduk, kan? Walaupun itu tak ada arahan daripada Islam. Yang ada arahan daripada Islam suruh ambil semayang ni apa? Waktu pegang Al-Quran. Nak kira hak ni pun ada ayat Quran ni. Ni banyak ni. Yauma ya'ti ba'dul ayati rabbika. Tapi hak ni orang panggil Quran tak? Kitab saya ni. Kitab, orang panggil kitab apa? Riyadhus Salihin. Saya nak pegang ada ayat semayang kan? Tak ada ayat semayang kan? Tak apa. Yang ada ayat semayang tu waktu bila pegang Al-Quran. Boleh lah? Sama, macam tu lah. Tak ada soalan ni. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Katalah orang, tadi balik orang melatuh hari ni. Katalah orang melatuh tu duk pesiang ikan. Duk pesiang ikan. Kita pipoh dia. Dia pun bersilat. Silat ialah cucuk orang. Mati. Berdosa tak dia? Berdosa tak dia? Berdosa tak dia bunuh orang? Tak berdosa. Nah? Tak, dia tak waras. Kan, jadi dikatakan kategori orang ni, orang yang melatuh ni pun tak masuk dalam kategori membunuh orang. Walaupun dia tikam keluar urat perut apa, berdosa tak? Tak berdosa. Boleh jatuh hukuman kisah dekat dia? Tak boleh, sebab benda tu dia tak sedar. Cukup kadang memaafkan dia. Siapa suruh picit kat belakang? Dah duk tahu kawan tu lagu tu. Kan? Kawan tu duk cangkui, cak duk picit belakang. Ni hayun lebah kau ni, kan? Jangan duk kau yang cari pasal. Kau yang cari pasal. Itu orang latuh. Waktu orang melatuh itu saya kata melatuh sebut elok-elok. Sebut subhanallah bagi elok-elok. Sebab nak bendung benda-benda lagu tu. Benda-benda lagu tu. Tindakan-tindakan macam tu. Boleh tuan-tuan? Tu sajalah orang kata nak bagi ni sikit. Minda sikit. Ulang gaji sikit. InsyaAllah. Tak ada soalan habis tak apa sekali kalau nak suruh tulis saya tulis. InsyaAllah. Tak apa insyaAllah. Sekali lagi. Okey, yang baik itu datang pada Allah, lemah kurang pada diri saya sendiri. Minta maaf, minta ampun banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.